Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita topik yang baru iaitu taburan normal. Taburan normal. Sebelum ni kita belajar taburan binomial. Okey, apa pula kaitannya ni? Okey, taburan normal. Jika satu sampel n menjadi besar, pengiraan akan menjadi rumit dan nilai tidak boleh diperoleh daripada jadual binomial. Maka apabila suatu sampel n besar, kita akan menganggarkan jawapan menggunakan taburan normal. Kalau n dia besar sangat, kita akan guna taburan normal saja, tak boleh guna binomial. Okey. Jadi syarat yang boleh digunakan untuk menentukan n besar atau tidak. Pertama, NP lebih besar daripada 10. Dengan keadaan kebangkalian P kejayaan, N 1 tolak P lebih besar daripada 10 dengan keadaan 1 tolak P adalah kebarangkalian kegagalan. Okey, secara amnya taburan normal ialah satu fungsi kebarangkalian bagi suatu pempelibar rawak selanjar. Selanjar ni kalau nak mudah, maknanya dia contoh berapa gram. So berapa gram satu keropok, satu bungkus keropok. Contoh. Jadi keropok tu boleh dinyatakan dalam perpuluhan. Contoh 200.55 gram. Kalau binomial dia hanya pakai dia hanya pakai yang boleh dibilang, pempelibar yang boleh dibilang. Okey, taburan adalah bisimetri dengan kebanyakan data terkumpul di bahagian tengah, iaitu berhampiran dengan min. Kebangkalian bagi data pula semakin berkurang apabila menjauhi min pada kedua-dua arah. Ini dia punya bentuk graf untuk taburan normal. Jadi yang di tengah ni adalah min. Min. Fx ini adalah fungsi kebarangkalian. Okey, rajah di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi taburan normal. Berdasarkan rajah didapati bahawa min, median dan modnya sama. Graf bisimetri pada pusat taburan normal. 50% daripada nilai data kurang daripada min dan 50% daripada nilai data lebih daripada min. Maksudnya ni. Yang ini sebelah kiri, sebelah kanan 50%, sebelah kiri pun 50%. Jadi kalau kita tambahkan 0.5 tambah 0.5 akan dapat 1. Jumlah kebarangkalian mesti 1. Okey, lengkung berbentuk loceng dan bersimetri pada garis tegak yang melalui min mu. Simbol ni namanya mu. Lengkung mempunyai nilai maksimum pada paksi simetri X sama dengan mu. Min mu membagikan luas rantau di bawah graf kepada dua bahagian yang sama. Kedua-dua hujung lengkung graf melanjut secara tidak terhingga tanpa menyentuh paksi X. Kalau awak tengok sini, dia tak sentuh pun paksi X. Jumlah luar di bawah graf yang bersamaan dengan jumlah kebangkalian bagi semua kesudahan iaitu 1. Okey. Jom kita tengok contoh di muka surat 168. Muka surat 168, contoh 14. Okey, rajah di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi taburan normal yang bersimetri pada X sama dengan 35. So, min dia ialah 35. So, soalan pertama, nyatakan min. Min ni simbol ni namanya mu. So, mu dia ialah 35. Ungkapkan rantau berlorik dalam tata tanda kebarangkalian. Jadi macam mana cara kita tulis? Tengok sini. Ni 28, sini 42. So kita tulis kebarangkalian X di antara 28 dengan 42. Okey, C. Jika kebarangkalian rantau berlorik ialah 0.64. Maknanya yang berkala ni 0.64. Okey, oleh sebab graf bersimetri pada X sama dengan 35 serta X sama dengan 28 dan X sama dengan 42. Masing-masing ialah 7 unit di sebelah kiri dan kanan min.
Maksudnya 35 tolak 28, 7. 42 tolak 35 pun 7. So, maknanya beza dia sama. Maka, bila sama, dia punya nilai dekat sini akan samalah. Jadi, macam mana nak kira 1 tolak dengan 0.64. Ya, yang saya tulis dengan pensel ni. 1 tolak 0.64. Dapat 0.36. Lepas tu 0.36 bahagi 2. So, satu tempat ni adalah 0.18. Sini pun 0.18. Okey, tengok contoh 15. Suatu pemboleh ubah rawak selanjar X bertabur secara normal dengan minnya ialah 2.3. Ni min dia 2.3. Ini adalah dia punya variance. Variance dia ialah 0.16. Okey, soalan tanya nyatakan nilai min dan sisian piawai. So, jadi min dia ialah 2.3. Sisian piawainya ialah puncakan variance ni. Jadi, puncakan variance dapat 0.4. Okey. Okey, kemudian kita masuk kepada taburan normal piawai. Taburan normal piawai. Apa benda ni? Taburan normal piawai ditakdirkan sebagai satu taburan normal dengan minnya ialah min dan sisian piawainya ialah 0 dan 1. Maknanya min dia 0, sisian piawai dia 1. Kan? Contoh macam tadi, min dia 35. Min dia 35. Min dia 35 dan sisian piawainya 7. Sisian piawainya 7. Jadi dekat sini kita boleh piawaikan dia dengan cara mempiawaikan dia lah. Maknanya kita jadikan min dia 0 dan sisian piawainya jadi 1. Okay, taburan normal piawai menjadi satu lengkung piawai untuk tujuan perbandingan ke atas semua pemboleh ubah. Maka suatu pemboleh ubah rawak selanjar X bertabur secara normal. Ni masih X lagi di mana minnya ialah mu dan ini ialah variance dengan mu dan sisian piawai boleh dipiawaikan kepada pemboleh ubah rawak selanjar Z. Jadi bila dia menjadi piawai, X ni dah bertukar menjadi Z. X sudah bertukar menjadi Z. So Z bertabur secara normal di mana minnya ialah 0 dan sisian piawainya adalah 1. So macam mana nak kira Z tu? Nak kira Z, Z ialah X tolak dengan min dibahagi dengan sisian piawai. Kalau awak tengok contoh ni, ni bukan nota ni daripada X jadi Z. So bila dia jadi Z, dia punya min tu terus jadi 0. Terus jadi 0. Okey. Tengok contoh di muka surat 172, contoh 16 menentukan dan mentafsir skor Z. Macam mana? Okey. Jadi suatu pemboleh ubah rawak selanjar X bertaburan secara normal dengan minnya 30 dan sisian piawainya 8. Cari skor Z jika X sama dengan 42. Okey. Jadi kita menggunakan formula Z sama dengan X tolak dengan min per dengan sisian piawai. Di X tadi ialah 42. Min dia ialah 30. So 42 tolak 30 bahagi dengan sisian piawai. So dapatlah Z ni sama dengan 1.5. Okey. Kemudian soalan B dia tanya, dia kata tinggi bangunan di Kampung Pekan bertaburan secara normal dengan minnya 23 dan variannya 25. Jadi kalau variannya 25, sisian piawai ialah 5. Cari tinggi bangunan jika skor piawai ialah 0.213. Skor piawai maknanya ini adalah nilai Z. Jadi nilai Z dia ialah 0.213 sama dengan X tolak 23, min dia 23, bahagi dengan sisian piawai dia 5. So 5 ni darab dengan 0.213 jadi 1.065 sama dengan X tolak 23. Maka X sama dengan 24.065 meter. Kita dapat dia punya yang diminta tu lah. Cari tinggi bangunan ni. So tinggi bangunan ni ialah 24.065 meter.
Okey, setakat tu je hari ini. Nanti kita buat latihan bersama-sama dalam GM. Dan malam nanti saya akan share lah jawapan latihan kendiri. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.